Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif rahimahullah ta'ala, daripada adanya atau tiadanya. InsyaAllah kita akan sambung situ. Baik, ni kita berhenti bawah ni, pertengahan lah, tak berhenti pada stage yang betul. Jadi kita kena ulang balik lah. Kita baca secara sepintas lalu. Kata musannif rahimahullah ta'ala, kedelapan ilmu, artinya pengetahuan. Iaitu pengetahuan tu sifat yang sedia adanya sifat ada pada zatnya Allah Taala, yang dengan dia dengan sifat pengetahuan tu sedia Allah Taala mengetahuikan segala perkara. Jadi sedia Allah Taala mengetahuikan segala perkara ni, sedia Allah Taala mengetahui itu maksudnya apa? Yakni siap sedia dah Allah Taala tahu. Sebelum daripada makhluk ni diciptakan lagi, Allah Ta'ala telah tahu kelakuan makhluk ni bagaimana. Siap sedia dah dalam ilmu Allah Ta'ala. Tu sudah siap sedia. Berapa banyak rezeki kita, kita mati umur berapa, kita nikah dengan siapa, berapa bini kita, contoh maka siap sedia dah dalam ilmu Tuhan. Bila sedia kala lagi siap sedia dah dalam ilmu Tuhan. Maka sedia mengetahui ni dikatakan takluk tanjizi qadim bagi sifat ilmu. Takluk tanjizi qadim bagi sifat ilmu. Kerana sifat ilmu ni dia ada setakluk ya. Mana? Takluk tanjizi qadim. Nu ya. Sedia Allah Ta'ala mengetahui. Maksudnya siap sedia dah dalam ilmu Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tak tahu benda baru berlaku. Faham ni? Bukan tak tahu benda baru berlaku, makna Allah Ta'ala tahu siap sedia yang akan datang, yang telah berlaku, yang akan datang beribu-ribu tahun lagi ni. Semua Allah Ta'ala tahu dah. Siap sedia dah kita dalam ilmu Tuhan. Faham ni? Bahkan kita ni, sama ada kita ni penduduk syurga atau jadi penduduk neraka di akhirat nanti, pun Allah Ta'ala tahu dah. Siap sedia dah di dalam ilmu Tuhan. Siap sedia. Jadi ilmu dia ada satu takluk sahaja. Takluk tanjizi qadim. Dia tidak ada tanjizi qadim. Tidak ada tanjizi hadis. Dia ada setakluk je. Takluk tanjizi qadim. Gitu. Yang dengan sifat ilmu tadi dah sedia Allah Ta'ala mengetahuikan segala perkara. Segala perkara yang mana? Yang wajib. Apa maksud Allah Ta'ala mengetahui segala perkara yang wajib ni? Maksudnya Allah Ta'ala tahu zatnya dan juga Allah Ta'ala tahu sifatnya. Yang wajib di sini mana? Wujub. Allah Ta'ala tahu sesuatu yang wajib di atas jalan wujub. Allah Ta'ala tahu kata mesti dia tu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dan Allah Ta'ala tahu kata zatnya itu wujud. Mesti wujud, mesti ada. Allah Ta'ala tahu. Dan yang mustahil nak dengan mana istihalah lah. Dan Allah Ta'ala tahu perkara yang istihalah, perkara hak tentu tidak. Allah Ta'ala tahu kata dia tu tak lemah. Allah Ta'ala tahu kata dia tu tak menyerupai makhluk. Allah Ta'ala tahu kata dia tu tak berbilang. Ini Allah Ta'ala tahu kata dia tu tak binasa. Gitu. Tu bukan Allah Ta'ala tahu benda mustahil. Benda mustahil mana? Lemah Tuhan. Tuhan tahu kata dia lemah. Dah. Bukan lemah, bukan benda sungguh pada dia. Faham ni? Jadi Tuhan tahu bukan benda mustahil, benda yang istihalah lagu tu.
Dan yang harus, yakni yang jawaz, yang harus, yakni yang jawaz. Apa yang masuk dalam perkara yang harus ni? Segala manusia ni lah, serba-serbi ni Tuhan tahu belaka. Nah ni, sama ada yang harus itu yang wujudi ataupun yang amrun iktibari dan juga hal, Tuhan tahu belaka. Ni yang tersembunyi tak tersembunyi Tuhan tahu, secara kulli dan juz'i pun Tuhan tahu. Itu pembicaraan yang dululah. Dan makna mengetahui dengan itu sifat, dan makna mengetahui dengan itu sifat mana? Yakni sifat ilmu ataupun sifat pengetahuan tu lah. Tu akan segala perkara itu. Mana segala perkara itu? Yakni perkara yang wajib, iaitu ataupun perkara yang wujub, perkara yang istihalah dan juga perkara yang jawaz. Iaitu mengetahui tu, tahu segala perkara tu, mendapatkan dia perkara, mendapat dengan sifat ilmu lah gitu. Mendapatkan dia perkara, yakni dengan sifat ilmu Tuhan ataupun dengan pengetahuan Tuhan gitu. Tu. Jadi mendapat ni panggil ta'alluq inkishaf. Cara dia bertakluk tu lagu mana? Nyata pada ilmu dia. Ini. Dan riwayat tadi, dan nyata baginya bagi Allah. Nyata baginya bagi Allah dengan pengetahuan tu lah. Oleh nyata-nyata fa'il pada kata nyata, oleh kelakuannya segala perkara. Tahu tu pula dengan sekira-kira, ni taswir pada kata nyata serta tahu tadi tu ataupun mendapat tadi tu dengan sekira-kira bertentang. Apa maksud bertentang? Yakni bermuafakat, berbetulan. Kita boleh juga gitu. Kerana istilah Quran ni kita kena ingat, di istilah Quran bila sebut bertentang dengan makna muafakat, bukan bertentang dengan makna menyalahi. Itu kena faham balik istilah khusus dalam Quran ni. Tu sekira-kira bertentang kenyataan itu. Apa maksud kenyataan di sini? Yakni benda yang Tuhan tahu ataupun perkara yang diketahui oleh Tuhan, dinamakan sebagai kenyataan. Jadi kenyataan ni adalah perkara yang diketahui oleh Tuhan, ataupun boleh juga ada kenyataan yang ni bukan ilmu, benda yang diketahui oleh Tuhan lah. Ni tu sekira-kira bertentang kenyataan, yakni benda yang Tuhan tahu tu bertentang, takluk pada kata bertentang dengan kelakuan perkara itu. Bertentang, yakni berbetulan, bermuafakat. Berbetulan tu dengan kelakuan perkara itu. Dengan perkara itu mana? Daripada ikutlah dengan segala benda daripada perkara yang haruh ke. Bertentang tu pula pada wakil. Apa maksud pada wakil? Yang ni pada realiti, pada sebenar tu, dan dirinya diri perkara. Tu habis. Tu daripada adanya ni bayan. Bayan pada kata kelakuan perkara tadi tu. Hak Tuhan tahu tadi kelakuan perkara pada wakil tadi tu. Daripada adanya perkara, yang ni kalau benda tu benda ada, Tuhan tahu tak kata benda tu benda ada? Tuhan tahu. Zaid ada, Tuhan tahu. Bahkan bukan tahu secara mana? Secara detail, kulli dan juz'i Tuhan tahu gitu. Atau tiada perkara, Tuhan tahu juga. Yang ni selepas daripada perkara itu ada dan ditiadakan perkara tersebut, Tuhan tahu tak? Tahu. Ni dan pendeknya perkara, dan Tuhan tahu juga. Yang ni Tuhan tahu ataupun Tuhan nyata baginya kata sesuatu benda tu pendek, buku ni pendek, Tuhan tahu tak kata buku ni pendek? Tahu. Atau panjangnya, atau pada kata pendek, tu atau panjangnya perkara, Tuhan tahu tak kata benda tu benda yang panjang. Contoh kayu panjang, Tuhan tahu tak? Tahu. Nyata bagi dia. Ikutlah kayu mana-mana pun Tuhan tahu belaka atas dunia ni. Dan umpama demikian itu, dan umpama demikian itu, demikian mana? Demikian ada tiada, pendek panjang tadi tu. Mana tu? Kelakuan, yakni daripada kelakuan. Jomel buat gitu. Sebab ni kalau letak daripada, dia jadi
bayan dah. Ni jadi bayan. Kalau letak-letak daripada ni seolah-olah jadi badal pada kata demikian itu. Ni. Demikian itu mana? Ni. Kelakuan yang berlawan-lawanan. Kelakuan yang berlawan-lawanan yang tidak berhimpun. Kelakuan yang berlawan-lawanan yang tidak berhimpun. Contohnya ke apa? Yang ni contohnya air di dalam gelas, contoh. Air dalam gelas depan kita ni contoh ni. Baik, air ni Tuhan tahu tak kata air ni panas ataupun air ni sejuk ke? Tahu. Kalau Tuhan tahu panas, maka Tuhan tahu tak kata air ni sejuk? Ini tak tahu lah. Moga air ni panas. Sedangkan juga pengetahuan Tuhan tu berbetulan dengan wakil. Bila kata air ni panas, maka sahih kata Tuhan tahu air ni panas. Dan Tuhan tak tahulah kata air ni sejuk. Moga air ni panas, pada realiti air ni panas. Aku tahu. Tu atau tiada mana dah? Perkara kelakuan yang berlawanan yang tidak boleh berhimpun. Macam tadi lah. Ni, you tak boleh berhimpun kan? Panjang dengan pendek. Okey, pensel ni pendek contoh. Tuhan tahu tak kata pensel ni pendek? Tahu. Dan Tuhan tahu tak kata pensel ni panjang? Tak tahulah bila kita kata pensel ni pendek. Panjang tu tidak. Benda yang berlawanan tak boleh duduk sekali. Bila Tuhan tahu kata pensel ni pendek, panjang tu tak tahulah. Moga panjang tu tak berbetulan pada wakil dah lah. Faham ni? Habis. Kelakuan yang tidak boleh berhimpun dan bersalah-salahan. Ni atau mana ni? Dan yang bersalahan dan yang bersalah-salahan atau pada kata ni atau mana ni? Atau pada kata kelakuan yang berlawan-lawanan tu. Tu. Atas itu. Bukan atas pada kelakuan. Atas pada kata yang berlawan-lawanan yang tidak boleh berhimpun atas itu. Dan kelakuan. Mana demikian itu Tuhan tahu tu. Tu. Kelakuan yang bersalah-salahan. Sama je sebenarnya berlawanan dengan bersalahan tu samanya. Kelakuan yang bersalah-salahan yang boleh berhimpun. Jadi kelakuan ni ada dua perkara. Ada kelakuan yang tak boleh berhimpun dan juga ada kelakuan yang tak boleh berhimpun. Ada kelakuan yang boleh berhimpun dan ada kelakuan yang tak boleh berhimpun. Macam tadi pendek dengan panjang itu tak boleh berhimpun. Tapi ada kelakuan yang boleh berhimpun. Seperti mana? Bulat dengan panjang boleh berhimpun tak? Pada satu benda. Boleh. Meja ni bulat serta panjang pula. Ni boleh. Dia boleh berhimpun dua perkara. Sebab tu Quran kata itu yang bersalah-salahan, yang bersalahan tu pula yang boleh berhimpun. Yang boleh berhimpun. Pun Tuhan tahu juga gitu. Nak cari ilmu Tuhan ni, nak faham habis licin ni nak faham. Betang-betangan. Betang-betangan ni atah pada kata atah pada kata kelakuan yang berlawanan lah. Atah pada kata yang berlawanan tak salah. Atah pada kata yang berlawanan. Atah tanpa harang atah dia panggil. Dia tak ada harang atah tapi dia jadi atah. Atah pada kata yang berlawan-lawanan tu. Kelakuan mana? Kelakuan betang-betangan. Ada kalanya betang-betangan tu jadi lanjutan. Betang-betangan tu dipanggil sebagai lanjutan. Ada kalanya betang-betangan tu semata-mata panjang. Ada betangan tu ataupun lanjutan tu semata-mata lebar. Ada betangan ataupun lanjutan tu semata-mata tebal. Kita mengaji dah dulu kan, betangan. Tu. Maka Tuhan tahu juga. Ni benda tu. Dan qadarnya qadar betangan tu Tuhan tahu juga. Ni berapa hisji, berapa hasta. Ni panjang dia berapa panjang. Ni lebar dia berapa Tuhan tahu tak? Tahu. Ni tu. Qadarnya yang tentu. Yang ni qadarnya yang mestilah, maksudnya yang tentu tu, yang betul. Tu. Qadarnya qadar betangan hak betul tu lah Tuhan tahu tak? Tahu. Tepat di ilmu Tuhan, nyata di sisi ilmu Tuhan. Tu. Dan atau lawan-lawannya. Atau lawan-lawannya mana?
Atau lawan-lawannya yakni atau lawannya lawan qadar tu lah. Lagu mana? Lawan qadarnya tu. Ni. Oh, tu pula ni payah kita dia. Atau lawan-lawannya nyonya qadar tadi tu. Qadar bertangan tadi tu. Contohnya apa? Kalau benda tu dua hasta, maka Tuhan tahu tak tiga hasta? Tak tahu. Satu hasta tahu tak? Ni, moga perkara tersebut dua perkara. Dua perkara, dua hasta. Peng ni panjang dia katakanlah 10 cm. Pensel ni panjang 10 cm. Maka 12 cm tu tak tahu Pak ni. Tu. Benda ni tak boleh nak cakap di kedai kopi lah. Kita khabar dulu kan. Nak cakap di kedai kopi ni, di pusat maiding beli belah tak boleh. Benda ni benda syubhat. Kecuali di dalam majlis ilmu saja boleh bahas. Kata Tuhan tahu tak benda ni, Tuhan tahu tak benda ni. Ni. Kalau kata peng ni panjangnya 10 cm. Tuhan tahu tak 11 cm. Kalau kita di kedai kopi buat tanya soal lagi tu. Haram hukumnya. Faham ni? Dia tak boleh. Melainkan pada medan ilmu, medan taklim. Tempat-tempat mengaji ilmu agama. Gitu. Tu. Atau lawan. Mana dah? Qadar yang tak atau lawan-lawannya, lawan-lawan bertangan tu lah. Dan bilang-bilangan. Dan bilang-bilangan. Mana bilang-bilangan? Seperti 2, 3, 4, 5 sehingga habis lah tu ada tahu. Sehingga suk lah. Atau lawannya mana ni? Lawan bilangan tu lah. Atau lawannya lawan bilangan. Ni. Contoh dalam bekas ni ada 3 guli contoh. Maka Tuhan tahu tak kata dalam bekas ni ada 4 guli? Tak tahulah, moga benda tu tak berbetulan pada wakil. Sedangkan guli dalam bekas ni ada 3 butir. Ni, maka sebutir Tuhan tak tahu, 2 butir Tuhan tak tahu, 4 butir Tuhan tak tahu. Lepas Tuhan tahu apa? 3 butir. Moga 3 butir tu ada dalam ni. Dalam guli tu habis. Tu. Dan bilang-bilangan atau lawan atau mana ni? Atau lawannya lawan bilangan tadi lah. Kita syarah tadi kan. Kalau guli dalam bekas ni ada 3, maka Tuhan tahu 3. Bukan Tuhan tahu 2 ataupun 4. Faham ni? Dan ada perkara itu pada masa begiang-begiang. Apa pun Tuhan tahu. Yang atas dia kata kelakuan lah. Atas itu berlaku. Dan ada perkara itu pada masa begiang-begiang. Tuhan tahu juga. Zaid pada pukul 3 ada di Maidin Mall. Tuhan tahu tak? Ada. Ni. Tuhan tahu kata Zaid pada pukul 3 ada di Maidin Mall. Bila Tuhan tahu? Sedia kala lagi Tuhan tahu. Ni. Umar akan lahir di Mekah. Tuhan tahu tak? Tahu. Seorang budak bernama Umar akan lahir di Mekah pada pukul 5 pagi pada hari Isnin minggu pertama daripada bulan Januari. Ni. Tahu sekian-sekian. Tuhan tahu tak? Tahu. Bila Tuhan tahu? Perkara tu baru berlaku baru Tuhan tahu. Dah. Tuhan tahu bila? Sedia kala kata Tuhan tahu. Kerana takluk ilmu, takluk tanjizi qadim. Aku tu. Siap sedia dah kita ni dalam ilmu Tuhan. Ni. Tu. Ada perkara itu pada masa begiang-begiang Tuhan tahu juga. Misal contoh kita tadi lah. Umar akan lahir pukul 3. Tahu tak? Tahu. Allah Ta'ala tahu. Bila tahu? Sedia kala. Bahkan dengan detail Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Mak Umar melahirkan anak bernama Umar, maka mati mak Umar. Tuhan tahu tak? Tahu sedia kala. Tahu perkara itu pada masa bagian-bagian. Bagian-bagian. Tu. Seperti ni misal mana ni? Pada masa bagian-bagian seperti hari Khamis. Pada masa bagian-bagian tu. Mana misal contoh pada masa bagian-bagian tu? Pada hari Khamis. Tahu-tahu. Pukul hari Khamis ni kita akan buat apa? Tuhan tahu tak? Tahu. Siap sedia dah gitu. Jangan iktikad kata Tuhan tak tahu. Ni. Tu. Dan keadaannya perkara Tuhan tahu juga. Pada hari Khamis ni kita akan pakai baju warna apa? Seluar dalam kita warna apa? Tuhan tahu tak? Siap sedia dah dalam ilmu Tuhan. Apa yang akan berlaku pada kita hari Khamis ni Tuhan tahu tak? Tahu. Hujang yang akan turun pada hari Khamis ni berapa titik, berapa liter, berapa mil Tuhan tahu berlaku. Ni. Habis.
Tu. Dan keadaan perkara tu pada tempat bagian-bagian. Pada ni nampaknya dan ni atah boleh kata masa bagian-bagian lah ni. Dan keadaannya pada masa bagian-bagian, atah boleh kata pada masa bagian-bagian atas itu. Dan ada perkara itu pada tempat bagian-bagian gitu. Pada tempat bagian-bagian. Mana tempat bagian-bagian? Contoh hari tahun 2012 contoh. Tahun 2012 hari Khamis, bulan Disember, tarikh sekian-sekian, pukul sekian-sekian, Tuhan tahu kata Umar akan ke Mesir. Contoh, Umar akan berada di Mesir. Dan ketika berada di Mesir tu dia aksiden. Tuhan tahu tak? Tahu. Aksiden mana, mati mana, Tuhan tahu belaka dah. Kita ni mati mana, Tuhan tahu. Siap sedia dalam ilmu Tuhan gitu. Seperti Mekah, tempat bagian-bagian tu contoh mana? Seperti Mekah dan lainnya. Dan lain-lain lagi. Gitu. Tahu tu pula sebagai tahu, yakni akan sebagai tahu, ni maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq pada kata mengetahui segala perkara. Maf'ul mutlaq sini mengetahui segala perkara tu akan sebagai tahu dan nyata. Antah tafsir lah, tahu dan nyata tu antah tafsir lah. Akan sebagai tahu segala perkara tu akan sebagai tahu dan nyata yang tiada menerima ia tahu dan nyata tu. Yang tiada menerima ia tahu dan nyata tu akan tersembunyi. Tuhan tahu satu-satu perkara tu nyata bagi dia tanpa ada perkara hak tersembunyi. Bahkan benda hak dalam hati kita pun Tuhan tahu. Apa lintasan hati kita Tuhan tahu. Ni apa yang akan terlintas dalam hati kita pun Tuhan tahu. Apa yang saya akan bertutur pada malam ni pun Tuhan tahu juga. Siap sedia dalam ilmu Tuhan tanpa ada sembunyi. Bila siap sedia dalam ilmu Tuhan tu, pada azali lagi tanpa ada sembunyi sikit abuk pun dia. Ini tu. Dan samar atasnya, atas Allah sama lah tu, atah pada kata sembunyi lah. Yang tiada menerima ia tahu dan nyata tu akan samar atasnya, atas Allah. Allah mana? Allah Ta'ala. Sekali-kali yang ni sama sekali nak takkid pada kata tiada menerima tersembunyi tu, nak takkid situ, nak menguatkan lagi tiada terima tersembunyi tu sekali-kali, yang ni sama sekali lagu tu. Tu. Seperti jikalau bahawa seorang kita tahu segala perkara tu, misal contoh mana ni? Seperti ni misal contoh pada kata mengetahui segala perkara akan sebagai tahu yang tiada tersembunyi itu macam mana? Jikalau bahawa seseorang kita, seorang kita ni manusia adalah ia seorang kita pada wakil, yakni pada realiti, pada kehidupan sebenar, hidup 60 tahun. Yani hidup ia seorang kita lah 60 tahun. Contoh, dia buat contoh ni adalah seorang kita tu daripada manusia ni hidup 60 tahun. Hidup 60 tahun. Di dalam taatkan Tuhan 30 tahun. Ni mubtada muakhar khabar muqaddam lah ni. Mubtada muakhar khabar muqaddam. Mana? 30 tahun di dalam taatkan Tuhan lah lagu tu. Dalam 60 tahun tu 30 tahun dia taat. Sebelum tu dia jadi munafik, kafir, bukan kafir, fasik ke, contoh. Tu. Daripada 60 tahun hidup tu, 3 tahun di dalam taatkan Tuhan. Pada taat tu mana? Pada takluk pada kata taatkan Tuhan tu pada negeri Mekah. Ni dia taatkan Tuhan pada negeri Mekah. Pergi Mekah tu nampak lebar sikit, nampak Kaabah ni. Berubah lah dia. Misal contoh ni. Tuhan tahu tak? Tahu. Dan mati ia seorang kita tu. Kemudian daripadanya 30 tahun tu mati mana? Pada negeri Melayu.
Pada negeri Melayu. Dah, bukan lepas pergi Mekah tu gak. Ni. Balik mula lah negeri Melayu dia. Apa mati negeri Melayu. Tahu tak? Tahu bila? Siap sedia dalam ilmu Tuhan pada azali lagi Tuhan tahu. Nah ini. Maka hanya sungguhnya telah mengetahui. Telah mengetahui. Maka hanya sungguhnya Dhamir Sya'ni lah ni. Hanya sungguhnya Dhamir Sya'ni telah mengetahui, sudah mengetahui, siap sedia dah. Lengkap dalam ilmu Tuhan, mengetahui sedia kala lagi. Sedia kala lagi Tuhan tahu. Tahu tu dengan pengetahuannya Allah. Dengan pengetahuannya Allah yang sedia. Dengan pengetahuan ni didatangkan lafaz dengan pengetahuan ni nak rok pada Mu'tazilah lah ni. Nak rok Mu'tazilah. Pengetahuan yang ni sifat pengetahuan. Dengan pengetahuannya Allah, yang ni dengan sifat pengetahuannya Allah. Jadi dia nak rok Mu'tazilah lah ni. Kerana Mu'tazilah kata mereka Mu'tazilah, Allah Ta'ala mengetahui tak? Mengetahui. Kata Mu'tazilah Allah Ta'ala maha mengetahui. Tapi mengetahui Tuhan bukan dengan sifat, dengan zat. Sebab tu pada ayat datang ke lafaz ni dengan pengetahuannya Allah yang sedia itu. Tu nak rok Mu'tazilah, nak lawan Mu'tazilah. Nak lawan Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah tak nafi kata Tuhan tu Tuhan tu mengetahui, tapi Mu'tazilah menafikan kata Tuhan tu ada pengetahuan bagi dia. Lagu tu. Tu. Tuhan tahu tu bila? Tu dengan pengetahuannya Allah, Tuhan yang sedia itu. Tuhan tahu dah. Dengan pengetahuan yang sedia tu akan mana dah? Akan orang itu ni jadi maf'ul pada kata mengetahui ni. Mengetahui tu akan orang itu mana? Hak hidup 60 tahun tadi tu. 30 tahun taat di negeri Mekah. Balik negeri Melayu mati. Tuhan tahu tak? Tahu, siap sedia dalam ilmu Tuhan. Dan berkelakuannya perkara. Dan berkelakuannya orang itu. Orang hak hidup 60 tahun tadi. Tuhan tahu tak? Tahu. Perangai dia Tuhan tahu dah. Ni pukul sekian-sekian hari, sekian-sekian tahun, sekian-sekian dia akan buat gapo, siap sedia dalam ilmu Tuhan dah. Siap sedia dalam ilmu Tuhan. Bahkan perkara tersebut tidak berubah. Jadi Tuhan tahu dah kita ni sebenarnya syurga ke neraka. Tuhan tahu tak? Tahu. Orang tanya, ustaz, kalau Tuhan tahu tak, tak usah sembahyang lah kita. Tak usah puasa, tak usah baca Quran, tak usah mengaji lah. Moga Tuhan tahu dah kita ni masuk syurga ke masuk neraka. Kita pun jawab, ya memang Tuhan tahu kata kita ni masuk syurga ke masuk neraka. Tapi adakah kita ni Allah Ta'ala beritahu pada kita ni kita akan masuk syurga ke masuk neraka? Tak tahu. Tuhan tak beritahu. Bahkan Nabi pun tak tahu. Nabi pun tak tahu. Bila kita kata kita tak tahu, sebab itulah kita kena usaha. Moga kita tahu. Kejayaan kita Tuhan tahu tak? Tahu. Tak usaha lah. Tak usah pergi nuntut ilmu universiti lah. Moga Tuhan tahu dah rezeki kita banyak mana. Kena. Kena usaha tu kena ada. Usaha tu kena ada. Walaupun siap saja dah ada ilmu Tuhan, tetapi kerana kita tak tahulah, benda ada dalam ilmu Tuhan tu lah kita kena berusaha. Lagu tu. Mana dah? Dan kelakuannya orang itulah Tuhan tahu belaka. Pukul sekian pakai baju warna gapo, seluar dalam warna gapo, pakai kasut jenama gapo, Tuhan tahu dah. Dengan itu kelakuan dengan itu kelakuan mana? Itu kelakuan yang ni taat maksiat tu Tuhan tahu sedia kala dah. Tuhan tahu. Di dalam itu masa, mana di dalam itu masa taat 30 tahun tu daripada 60 tahun dia hidup tu. Dan itu tempat mana taat di Mekah 30 tahun tu. Dan mati di Malaysia tu dah tahu belaka. Dan telah nyata demikian itu. Demikian mana? Tempat kelakuan, perangai, masa tu nyata dah. Segala benda lah nyata. Bagi Allah Ta'ala. Tu. Dengan pengetahuan yang sedia tu, nyata tu.
Dengan ni takluk pada kata mana lah, dengan dia, dengan sebab dia, dengan ni bukan jadi sababiyah ni. Dengan ni jadi takluk pada kata nyata lah. Nyata tu dengan dia, dengan pengetahuan yang sedia tu, dan berpanjangan demikian itu. Demikian itu mana? Kenyataan tu. Demikian itu, demikian kenyataan. Benda hak Tuhan tahu tu berpanjangan Tuhan tahu. Dan ni nampaknya jadi hal ni. Tu. Dengan dia tadi tu, takluk pada kata nyata dah. Nyata tu dengan dia, dengan pengetahuan tu, hal keadaan nyata tu pula berpanjangan demikian itu nyata. Ini. Dan berpanjangan demikian itu nyata. Tu nampak dah sini kata sini hal ni. Dan ni jadi wawul hal. Dan kenyataan itu seolah-olah jadi isti'nah pula. Dan kenyataan mana dah? Dan kenyataan yakni benda hak Tuhan tahu tadi tu. Tu. Tiada lenyap, yakni tiada hilang, tu maksud lenyap. Tiada lenyap, yakni tiada hilang sesuatu daripadanya ilmu Tuhan sekali-kali. Sama sekali, nak takkid pada kata tiada lenyap. Tiada lenyap tu sekali-kali, yakni sama sekali. Bila tiada lenyap tu hingga kepada tiada kesudahan. Sampai bila-bila lah kata tak lenyap ilmu Tuhan tu. Ni sampai kiamat ni, sampai masuk dalam syurga, sampai apa? Dituntut itu syurga, tutup itu neraka, Tuhan tahu pula berpanjangan Tuhan tahu Tuhan tahu sedia kala, dan berpanjangan Tuhan tahu sampai bila-bila. Ni tu. Tuhan tahu tak lagi akan datang ni kita masuk syurga ni. Kita masuk syurga tahap berapa? Tuhan tahu tak? Tahu. Dan apa yang kita akan buat dalam syurga tu Tuhan tahu tak? Tahu. Tu. Hingga kepada tiada kesudahan, dan tak akan lenyap pengetahuan tersebut hingga tiada kesudahan. Tu. Jadi Tuhan tu tidak ada penyakit nyanyuk lah. Ilmu tu tidak ada penyakit nyanyuk. Dan sedia kala mengetahui, dia bahas ilmu ni, sifat ilmu ni panjang kitab ni. Dan sedia kala mengetahui, mana ni? Atah mana pula ni? Kitab ni nak cari atah tu peningnya. Atah dah kata nyata lah ni. Dan sedia kala, dia buat isti'nah lah. Dan sedia kala mengetahui ni jadi isti'nah lah. Dan sedia kala mengetahui, dan nyata atau tafsir lah. Atau tafsir. Dan sedia kala mengetahui dan nyata tu, dengan pengetahuan itu. Dengan pengetahuan itu mana? Pengetahuan Allah yang sedia ada tu. Dikatakan ta'alluq. Nak faham ni. Dan sedia kala mengetahui tu, kita kata Tuhan ni sedia kala Tuhan mengetahui, siap sedia dalam ilmu Tuhan tu. Dan nyata bagi dia nyata bagi dia tu. Dengan pengetahuan tu, dikatakan, yakni dipanggil ataupun dinamakan, boleh juga. Dipanggilkan. Sedia kala Tuhan mengetahui itu dipanggil apa? Dipanggilkan ta'alluq. Ta'alluq ilmu yang tanjizi qadim. Dikatakan ta'alluq ilmu yang tanjizi qadim. Apa maksud tanjizi? Tanjizi ni maksudnya luluh, siap, selesai. Qadim. Sedia kala lah qadim tu, pada azali lagi siap dah. Tu. Ta'alluq ilmu yang tanjizi qadim. Tu. Lagi pula ta'alluq inkishaf, yakni sebagai ta'alluq inkishaf, sebagai ta'alluq yang nyata. Inkishaf ni asalnya terbuka. Terbuka. Maka dipakai dengan makna nyata tu. Kita kata inkishaf ni nyata, ta'alluq yang nyata. Tu pakai dengan makna lazim lah tu. Nyata lazim daripada terbukanya nyata. Tu. Artinya erti inkishaf tu nyata. Asalnya inkishaf tu terbuka lah. Nyata tu telah makna lazim lah tu. Artinya erti inkishaf nyata. Nyata mana dah? Artinya erti inkishaf nyata. Habis itu. Waqaf sini. Dan diri orang itu
Orang mana orang hak hidup 60 tahun dia. Tak habis lagi nak bahas tu. Dan orang hak hidup 60 tahun tu, 30 tahun taat di negeri Mekah. Dan kelakuan orang itu, orang itu tak adil lah. Dengan segala sangkutan yang tersebut itu. Dengan segala hal keadaan, jadi hal lah ni. Dengan ni jadi hal. Dan kelakuannya orang itu, hal keadaan kelakuan tu, dengan segala sangkutannya mana ni? Orang itu yang tersebut itu, dengan segala sangkutannya orang itu yang tersebut itu, dikatakan baginya, bagi orang itu, ataupun dikatakan baginya, bagi sangkutan tu, sangkutan yang tersebut tu, muta'allaq ilmu. Tu muta'allaq ilmu. Apa? Yang ni perkara yang ditakluk oleh ilmu. Mana? Pengetahuan kelakuan orang tu lah. Ataupun perkara yang bersangkut paut dengan orang tadi tu. Itu dikatakan muta'allaq bagi ilmu. Itu. Dan kenyataan demikian itu, dan kenyataan yang ni perkara yang Tuhan tahu tu, betul tak baca ni? Dan kenyataan demikian itu, demikian mana? Diri orang dan kelakuan orang tu yang sedia pada ilmunya, ilmu Allah. Siap sedia pada ilmu Tuhan. Itu dinamakan, benda yang Tuhan tahu tu, tu mudah gitu. Benda yang Tuhan tahu tu dinamakan dia mana ni? Kenyataan tu boleh juga. Ataupun dinamakan dia muta'allaq ilmu tu. Begitu comel. Dinamakan dia muta'allaq ilmu tu, dinama pada istilah ilmu akal. Yang ni bila sebut ilmu akal ni, dia itulah maksudnya ilmu kalam lah, ilmu usuluddin, ilmu mantik, masuk sini lah, ilmu akal, ilmu falsafah. Tu kenyataan ataupun muta'allaq ni sebenarnya kenyataan lah, kenyataan. Yang ni benda yang Tuhan tahu tu, benda yang Tuhan tahu tu, ataupun muta'allaq ilmu tu, dinamakan dia kan muta'allaq ilmu tu pada istilah ilmu akal dinama a'yanun thabitah. Dia tinggal alih so. A'yanun kena baca gitu. Nak baca kena iyanun. A'yanun kena baca gitu. Ada alih benarnya tinggal. Pada ilmu kalam ataupun ilmu usuluddin, muta'allaq ilmu tu ataupun perkara yang bersangkut paut dengan ilmu tu dinama a'yanun thabitah. Gitu. Dinama a'yanun thabitah. A'yanun thabitatun, kalau nak hidup baris lah. Dan pada istilah tasawuf, ni dan yang atas pada kata, pada istilah ilmu akal, dan dinamakan dia muta'allaq ilmu tu, benda bersangkut paut dengan ilmu tu ataupun kenyataan benda Tuhan tahu tu, dinama pada istilah tasawuf. Dinama pada istilah tasawuf, orang-orang sufi panggil apa? Dipanggil syu'un. Dipanggil syu'unun. Boleh baca gitu, ataupun syu'un. Dipanggil syu'un. Syu'un dengan a'yanun thabitah tu benda sama je. Benda sama tapi berbeza panggilan. Di sisi perbezaan ulama. Di sisi dua aliran. Mana? Aliran sufi mengatakan muta'allaq ilmu ataupun perkara yang bersangkut paut dengan ilmu tu dikatakan a'yanun thabitah, ataupun dikatakan syu'un. Bila dipanggil a'yanun thabitah di sisi orang ilmu kalam, di sisi ulama usuluddin, adapun di sisi ulama tasawuf tak dipanggil a'yanun thabitah tapi dipanggil dengan syu'un. Aku tu dia sama lah macam jirim dengan arak lah. Dia beza panggilan je, panggilan di sisi dua ulama. Mana ulama ilmu kalam ataupun ulama usuluddin panggil jirim tu ke apa? Dia panggil jirim dengan jirim lah apa ni. Tapi di sisi ulama makulat ataupun falsafah, jirim tak dipanggil jirim tapi dipanggil jauhar gitu. Dipanggil jauhar. Jauhar dengan jirim tu sama je benarnya. Tapi berbeza panggilan di tiap-tiap bidang ilmu lagu tu. Habis.
Tu. Dipanggil pada istilah tasawuf, dipanggil dengan syu'un. Ha, tiada baginya muta'allaq tu. Boleh juga. Nanti ada baginya muta'allaq ilmu tu. Benda hak bersangkut paut dengan ilmu tu. Ataupun mudahnya kenyataan tu lah. Benda tu hang tahu tu. Tiada baginya kenyataan tu wujud sekali-kali. Yang ni ada diri, tak ada. Nak ni. Bukan benda hak ada diri. Kenyataan Tuhan tu bukan benda hak ada. Hanya amrul iktibari. Kenyataan benda Tuhan tahu tu bukan benda ada. Macam kita lah kalau benda kita tahu pun. Ni, 1+1 2. Benda kita tahu tu bukan benda tu benda ada. Kalau tulis di kertas tu ada lah 1+2 sama dengan 1+1 sama dengan 2. Tu ada lah. Tapi benda kita tahu tu 1+1 duduk dalam ilmu, duduk dalam hati kita, duduk dalam kalbu kita tu. Tahu benda tu ada tak? Tak ada, hanya sungguh. Dinamakan amrun iktibari. Begitulah Tuhan. Benda yang ada dalam ilmu Tuhan ataupun kenyataan Tuhan tu tiada wujud sekali-kali. Tak wujud pun. Tak wujud pada dirinya. Pada dirinya diri kenyataan tu. Di situ hanya ia kenyataan tu daripada bagai perkara-perkara yang dikira-kira jua. Hanyalah perkara-perkara yang dikira oleh akal saja. Tu maksud perkara-perkara yang dikira. Maksudnya dikira oleh akal saja. Bukan benda tu benda ada. Hanya dikira-kira ataupun difaham pada akal kita sahaja. Tu. Dikatakan baginya tu. Dikatakan, yakni dinamakan baginya bagi perkara yang perkara yang dikira-kira tadi tu dikatakan amrun iktibariyun. Tu, amrun iktibariyun. Amrun iktibari. Amrun iktibari bukan benda ada. Hanya sungguh saja pada fikiran akal kita. Lagu tu. Bila kita kata benda kenyataan tu bukan benda ada, hanya benda yang dikira pada akal sahaja, ni, maka tidaklah disifatkan dia kenyataan tu, tak disifatkan dengan kidam. Tak dipanggil kidam lah. Kenyataan Tuhan tu tak dipanggil kidam. Tak dipanggil kidam. Ni kalau menjalani di atas kaul yang membezakan antara kidam dan azali. Ini di atas kaul yang membezakan kidam dan azali. Awak gitu. Awak dobik sikit. Maka tiadalah disifatkan dia kenyataan tu ataupun muta'allaq ilmu tu. Benda yang bersangkut paut dengan ilmu tu tak disifatkan dengan kidam. Yakni awak gitu. Yakni di atas kaul yang membezakan antara kidam dan azali. Begitu. Kita bahas dulu kan. Kidam dan azali tu ada beza tak? Ada 3 kaul. 2 kaul yang masyhur. 3 kaul. Sebenarnya 3 kaul, tapi 2 kaul yang masyhur. 2 pendapat. Kaul ni pendapat lah. Mana? Pendapat yang rajih lagi muktamad. Qadim dan azali itu perkara yang sama je. Bila sebut qadim, itulah azali. Bila sebut azali, itulah qadim. Ni. Gitu. Tapi di atas pendapat yang kedua pula mengatakan bahawa qadim dan azali itu beza. Qadim dan azali itu beza. Di mana qadim itu lebih umum daripada azali dan silap. Pendapat kedua mengatakan qadim dan azali itu berbeza. Di mana azali itu lebih umum daripada qadim. Lagu mana? Bila sebut qadim, ni di atas kaul yang kedua, pendapat yang kedua. Bila sebut qadim ataupun kidam, tiap-tiap benda ada hak tidak ada permulaan bagi dia. Tiap-tiap benda ada hak tidak ada permulaan bagi dia. Manakala azali pula, tiap-tiap barang hak tidak ada awal baginya. Kalau qadim, takrif dalam kitab-kitab Arab sebut maujudun la awwala lahu. Kalau azali, ma la awwala lahu. Beza. Bila sebut ma, dia umum. Bila sebut qadim tadi, maujudun. Maksudnya apa? Tiap-tiap benda ada. Manakala azali pula tak umum. Tak khusus. Bukan tak umum, tak khusus. Sama ada benda tak ada ke, benda amrul iktibari ke, hal ke, masuk lebih dalam azali. Ni masuk habis dalam azali. Manakala qadim pula, benda hak
maujud sahaja, benda hak ada diri sahaja. Gitu. Jadi bila sebut qadim, maka masuklah dalam kata qadim tu zat Allah dan juga sifat ma'ani Allah Taala. Zat Allah dan sifat ma'ani Allah Taala boleh dikatakan qadim dan juga boleh dikatakan azali. Ingat balik. Sifat Allah dan juga sifat zat Allah dan juga sifat ma'ani Allah boleh dikatakan qadim dan azali, dua sekaligus, qadim dan azali. Gitu. Ada pun sifat-sifat kita sebut tadi, zat Allah dan juga sifat makni Allah, Allah Ta'ala je boleh dikatakan qadim azali. Ada pun sifat salbiyah ataupun nafsiyah ataupun maknawiyah tak boleh nak dikatakan qadim, tapi hanya boleh dikatakan azali sahaja. Gitu. Tak boleh nak dikatakan qadim, tapi boleh dikatakan azali sahaja. Sebab tu saya kata dulu, pada dia memilih pendapat yang kedua. Mana ni kita tengok dalam kitab dia. Dia seolah-olah mentarjih, menguatkan pendapat ni. Pendapat yang mengatakan bahawa qadim dan azali itu berbeza. Sedangkan kalau kita ikut pendapat muktamadnya, qadim dan azali ni benda hak sama lah, benda hak tulah. Hak sama ni hak tulah. Ni tak ada beza, qadim itu ialah azali, azali itu ialah qadim. Tak ada beza. Tapi di atas pendapat yang kedua mengatakan qadim dan azali itu berbeza. Di mana qadim itu lebih khusus dan azali itu lebih umum. Gitu. Maka kenyataan Tuhan tu ataupun benda hak Tuhan tahu tu ataupun muta'allaq bagi ilmu Tuhan, benda bersangkut paut dengan ilmu Tuhan tu, tak disifatkan, yakni tak dinamakan dengan kidam. Tak boleh kita nak kata kidam. Sebab apa tak boleh nak dikatakan kidam? Sebab bila sebut kidam maujudun la awwala lahu, di atas pendapat yang kedua tu, tiap-tiap benda ada yang tidak ada permulaan. Maka kenyataan bukan benda hak ada, dia kata dah. Kenyataan ataupun benda hak Tuhan tahu tu hanya amrun iktibari. Riwayat dah kan. Maka tak bolehlah kita nak panggil dia kidam. Moga kidam-kidam ni maujudun la awwala lahu, tiap-tiap benda ada yang tidak ada permulaan. Tu. Bila kita tak kata kidam, dah kenyataan Tuhan tak boleh nak dikatakan kidam. Kalau gitu kenyataan Tuhan baharulah dan tiada dengan hudus, dan tak boleh juga nak disifatkan dengan hudus dengan baharu. Baharu mana? Baharu yang hakiki. Tak boleh nak dikatakan baharu yang hakiki. Kalau baharu majazi lagi tak boleh. Tu buti situ. Betul ni buti situ ni. Nak wakaf mana ni? Dengan hudus yang hakiki keduanya. Boleh baca gitu? Aduhlah. Kidam dan hudus. Wakaf sini. Wakaf pada hakiki. Bila kata kenyataan benda Tuhan tahu tu tak boleh nak dikatakan kidam. Lepas tu baharulah. Baharu pun tidak. Tiada dengan hudus, yakni tiada disifatkan dengan hudus, dengan baharu. Baharu mana? Baharu yang hakiki. Betul situ. Keduanya, yakni tak boleh nak disifatkan dengan keduanya. Atah pada kata dengan kidam. Atah pada kata kidam. Atah pada kata kidam. Atah tanpa haraf atah. Biasa dah kitab ni kita jumpa dah banyak ahli dah. Ni atah tanpa haraf atah. Keduanya, mana keduanya? Yakni kidam dan hudus. Tak boleh nak disifatkan dua-dua. Kalau kata kalau kenyataan Tuhan, benda Tuhan tahu tu tak boleh nak dikatakan kidam, tak boleh nak dikatakan hudus. Kalau gitu juga kidam dengan hudus bersifat dua-dua. Kidam dan hudus tak boleh juga. Keduanya tak boleh juga. Tiada disifatkan dengan keduanya. Gitu. Tiada disifatkan dengan keduanya. Yang mana keduanya? Yang ni kidam dan hudus tu. Tak boleh nak disifatkan dengan dua-dua tu. Lagi pula benda tu dua benda yang berlawanan kan. Kita belajar dulu. Dua benda yang berlawanan tak boleh duduk sekali. Ad-didani la yajtami'ani. Tu kaedah kita. Tu. Kalau gitu kok tak boleh nak dikatakan kidam. Patut nak dikatakan baharu pun tak boleh. Moga dia bukan baharu. Ni. Kenyataan Tuhan bukan baharu. Kenyataan Tuhan siap sedia dah. Bahkan dikatakan baginya, bagi kenyataan tu ataupun muta'allaq ilmu Tuhan tu ataupun perkara yang Tuhan tahu tu, dikatakan baginya, bagi kenyataan tu azali, yakni azali juga gitu. Dikatakan azali je lah. Sebab apa dikatakan azali? Kerana
kenyataan itu bukan benda yang ada. Bukan benda yang ada. Kalau benda ada baru boleh dikatakan qadim. Kalau kita menjalani di atas pendapat muktamad tadi, qadim dan azali itu sama, maka boleh tak dikatakan kenyataan Tuhan tu qadim? Boleh. Kalau kita menjalani atas kaul yang mengatakan qadim dan azali itu sama. Tu. Habis. Maka tidak sah. Ni nak orang yang mengaji ilmu tasawuf tanpa ada pegangan yang kukuh. Ni nak rock situ. Kita cerita dulu. Produk ni nak rock dulu. Sebab mungkin adalah pada waktu hidup produk tu ataupun pada zaman dia tu tersebar ajaran apa? Ajaran yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala menjadikan tiap-tiap benda tu dengan sebut kun. Dan Allah Ta'ala nak apa? Allah Ta'ala berkehendak untuk menjadikan sesuatu. Maka Allah Ta'ala pun sebut kun. Jadilah. Maka terjadi semua benda. Maka difaham di sisi orang-orang ni, orang-orang mengaji ilmu tasawuf tak ada pegangan tadi tu. Ngaji ilmu tasawuf hak kotor dah, bukan hak sebenar. Difaham sebab apa buat dia faham gitu? Ambil dalil daripada surah Yasin. Ambil dalil daripada surah Yasin. Ni kita buat tapak untuk faham benda apa nak cerita. Kalau baca berurang gitu tak akan faham. Ni tapak dia. Dia ambil dalil daripada surah Yasin. Mana? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mana? Idza arada syai'an, apabila berkehendak oleh Allah Ta'ala akan sesuatu, syai'an akan sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ayyakula lahu, maka berkatalah baginya, kun, jadilah, fayakun, maka jadi semua sekali. Maka pokok dia pun faham. Dia kata, oh kalau gitu gak, ni pokok ilmu hak mengaji ilmu tasawuf tak betul tu. Pokok ni faham ke apa? Kalau gitu gak, daripada surah Yasin tadi tu, bila Tuhan berkehendak nak menjadikan sesuatu benda, maka Tuhan pun sebut kun. Maka serba-serbi wujud lepuh sebut. Baik ni, semua benda ada sekaligus. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Sekali tubik. Kita pun tubik. Anak cucu kita pun tubik habis ni. Mak ayah kita, tok nenek, tok yang, tok nuk kita pun habis tubik ni. Ni. Habis tubik. Bila Allah Ta'ala sebut kun, habis tubik. Lepas tu, tubik. Hak ni dulu, hak tu dulu, hak ni dulu, hak tu dulu. Dia kata, hanya atas jalan zahir sahaja. Tuhan menzahirkan sahaja. Ni. Sedangkan sebenarnya hakikatnya kita ni tubik sebenar, kata pok ya. Kita ni tubik sekaligus. Bila Tuhan sebut kun, tubik seretak habis. Hak nenek moyang hak zaman Firaun atau Firaun tu habis tubik ni, nak kiamat habis tubik ni. Sekaligus tubik. Tu kata pok tu. Kalau kita apa nak kata? Maka tidak sah ditanggung. Tak sah kita nak tanggung. Nak apa nak tanggung ni? Nak membetulkan ataupun nak apa? Nak memakaikan, boleh tak gitu? Tidak sah ditanggung atas bahawasanya kenyataan tu ialah perkara ataupun bahawasanya a'yanun thabitah ataupun syu'un tadi tu ialah perkara yang dikehendaki dengan lafaz segala perkara. Ialah perkara a'yanun thabitah ataupun kenyataan Tuhan tu yang dikehendaki, yakni yang dimaksudkan dengan lafaz segala perkara. Segala perkara mana? Hak difaham oleh mereka yang mengaji ilmu tasawuf hak kotor tu, hak salah tu. Tu. Segala perkara yang pada perkataan mereka yang berkata, mana? Mereka yang berkata, ni maqalul qaul, pada kata mereka yang berkata, mengada Allah Ta'ala, mengada maksudnya menjadilah, mengada gelenyar tu. Mengada Allah Ta'ala akan segala perkara. Ni perkataan mereka tu, jangan kita iktikad pula. Ni. Tu jangan kita iktikad. Ni perkataan pak ra'i nak rak tu. Orang-orang sesat ngaji tasawuf sesat tu. Mengada Allah Ta'ala akan segala perkara dengan sekali kun. Allah Ta'ala buat segala perkara ni dengan sebut sekali kun. Bila sebut kun sekali tu, habis tubik. Nabi Adam, Idris, Nuh, Nabi Soleh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad,
Ni kita lah ni anak cucu kita tak nyang kita tak nuk kita habis tubik. Ni anak cucu tak nyek habis tubik habis. Ni sebut Tuhan sebut kung tu. Sia tubik sekaligus. Ni pada masa dulu tubik. Maka sekalian perkara telah ada semuanya. Bila dia kata gitu kak, dia faham daripada surah Yasin tadi tu, idza arada syai'an, apabila Allah Taala berkehendak akan sesuatu, ayakuna, bahwasanya berkatalah, ya Allah, kun, jadilah, fayakun, maka terjadi semua sekali tu. Maka difaham begitu kak, maka sekalian perkara, sekalian benda ni telah ada semuanya perkara, telah ada siap sedia. Ni Tuhan sebut kung tu habis tubik. Ni Nabi Muhammad, Nabi Adam dengan Nabi Muhammad tu sama umur je. Kalau ikut buat ni, Nabi Muhammad dengan Nabi Adam tu sama umur je. Sebab apa? Sebab sekaligus kita dengan Nabi Adam pun sama umur je. Aku ada cakap dengan Nabi Adam sama umur je. Kalau ikut fahaman buat ni, jangan etik-etik kok ni pernah enak rak ni. So maka sekalian perkara telah ada semuanya perkara. Ada bila sama sekali, apa maksud sama sekali? Yang ni serentak. Ada tu serentak. Dan yang berdatang-datangi itu menzahir juga. Dia kata, dia pun pelik juga bendanya. Ni. Dia pelik juga. Kalau semua benda ada sekaligus dengan Tuhan sebut kun, kita dengan Nabi Adam ni sama umur. Kalau gitu kok, apa kita lah ni umur 50? Pada Nabi Adam berjuta-juta tahun dah. Dia pun pandai kok. Biasalah orang sesat ni pandai. Dan yang berdatang-datang, apa tadi kau ayatlah, dan yang berdatang-datangi itu menzahir juga. Apa maksud menzahir? Yakni Tuhan wizahir satu persatu. Faham tak? Semua benda sama, mana umur sama. Kita dengan Nabi Adam ni umur sama, kata pok je. Dah kita lah ni jadi tak sama ni sebab apa? Sebab Tuhan menzahir je. Hak ni tubik dulu, hak tu tubik dulu. Lalu tu pun dah enak rak. Dari mana? Pada nak rok, ilak pada kata tidak sah tu. Apa kita tak sah nak tanggung tu perkataan ni? Nak tanggung tu. Nak tanggung kata kenyataan Tuhan. Itulah hak difaham dengan segala perkara ni hak bagi puak ni. Pada kata kerana tak sah nak ditanggung tu, kerana bahawa mengada itu daripada ta'alluq kudrat yang tanjizi hadis. Mengada tu menjadikan sesuatu daripada tiada kepada ada tu, adalah daripada ta'alluq, yakni daripada tugas kudrat, yakni sifat berkuasa Allah Ta'ala yang tanjizi hadis. Yang tanjizi hadis. Tuhan buat baru buat tu. Tu kudrat yang tanjizi hadis bertentang ia kudrat tu. Ia sifat berkuasa tu bertentang dengan mana buat muafakat berbetulan. Atau bertentang ia mengada tu lah dengan ta'alluq iradah. Tiap-tiap benda Tuhan ada, maka bermuafakat dengan tiap-tiap benda Tuhan menjadikan daripada tiada kepada ada adalah bersepakai atau berbetulan dengan apa yang ditentukan oleh iradah, iaitu ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah lah. Tu ya bahas dah ni, iradat bahasa ini dah. iaitu mana? Iaitu ta'alluq iradat tu menentukan tiap-tiap mungkin. Iradat tu menentukan tiap-tiap mungkin lah. Menentukan dengan setengah-setengah. Dengan setengah-setengah daripada sifat-sifat dan kelakuan-kelakuan yang harus atas mungkin. Tuhan tentu sifat-sifat harus atas kita. Hitam nak kita ni jadi ada hak hitam, ada putih, ada pink ni, ada putih susu. Gitu. Tinggal lawannya. Lawan setengah-setengah sifat tu. Tinggal lawannya maksudnya apa? Bila Tuhan menentukan kita ni panggil mungkinat mutaqabilat, dia panggil gitu. Bila lagu mana yang ni? Bila Tuhan tentukan kita ni pendek, maka tinggi kita tu tak. Bila Tuhan tentukan kita ni putih, maka hitam kita tu tak. Bila Tuhan tentukan kita ni hidung mancung, maka hidung kepek tu tak. Gitu. Tinggal setengah-setengah. Tuhan tentu hak setengah tu lah. Bila Tuhan tentu tinggi, maka pendek Tuhan tak tentu. Gitu. Maksud tinggal lawan tu. Maka berlawan ia. Maka berlawan ia. Ia mana? Ia perkataan tu.
perkataan mereka yang berkata mengada Allah Ta'ala dengan sekali kung tu. Maka mana dah? Mana ni? Maka berlawang ia perkataan tadi tu dengan makna perkataan yang tersebut. Dengan perkataan yang tersebut. Mana perkataan yang tersebut tu? Takut kita tak jumpa cari domel. Perkataan yang tersebut mana? Dengan sekali kun. Yang ni perkataan hak sebut Tuhan menjadikan tiap-tiap benda tu dengan sekali kun sebut tu. Bila sebut kun tu, tubik habis seretak tubik. Yakni sama serembat. Apa sama serembat? Yakni sekaligus maksud dia. Sama serembat yakni sekaligus tubik. Tu. Dan lagi pula, ni pula ke ni? Dan lagi pula kenyataan itu, dan lagi pula ni ilak kedua. Dan lagi pula ni ilak kedua. Ilak pada kata atah pada kata bahawa semengada itu daripada takluk situ. Atas situ. Sebab ni jadi ilak kedua kan? Sebab apa tak sah nak tanggung tu? Kerana kerana kenyataan itu mana? Kenyataan itu, yakni ilmu Tuhan tu, benda Tuhan tahu tu, tu masuk kenyataan itu. Wajib sabit ia kenyataan tu. Tu. Wajib sabit ia. Mesti sungguh kata sabit ia pada azal. Sabit tu mana? Pada azal. Pada sedia kala lagi. Kalau gitu kak, maka tidak bertakluk dengan dia. Dengan apa? Maka tidak bertakluk dengan dia, dengan kenyataan tu, tak bertakluk oleh kudrat. Awak kita patutnya oleh kudrat. Dia jadi fa'il pada kata tidak takluk. Gitu, tidak takluk. Jadi fa'il pada kata tidak takluk. Maka tidak bertakluk dengan dia. Tidak bertakluk oleh kudrat lah. Tidak bertakluk dengan dia, dengan kenyataan tu oleh kudrat. Sebab kudrat ni takluk pada perkara yang mungkin. Adapun ilmu Tuhan benda hak wajib. Benda hak wajib, maka kudrat tak takluk lah. Tidak masuk dalam tagang kudrat. Sebab kudrat tak takluk pada perkara yang wajib sahaja. Maka dengan perhati pada ini wajah. Maka dengan perhati pada ini wajah. Maka dengan perhatian ini, dengan sebab perhati. Dengan ni jadi sababiah. Maka dengan sebab perhati ini wajah. Ini wajah mana? Ini jalan. Ini kiraan ni. Hak pada awak ni. Kerana ilak nak tolak pendapat tadi tu. Tu. Nyata salah. Bila kita perhati molek-molek kat, nyata salah. Kalau kita tak nampak lagi mana salah ni, kena perhati balik, perhati molek. Faham ni? Nyata salah. Nyata salah itu perkataan awak gitu. Nyata salah itu perkataan koma situ. Nyatalah salah perkataan tu. Perkataan tu pula yang terbit. Ni sifat bagi perkataan. Perkataan tadi tu mari mana weh? Yang terbit, yang ni perkataan yang terbit daripada orang-orang yang meniru menyurah. Sindir ni. Daripada orang-orang yang meniru menyurah. Yang meniru menghurai lah. Menyurah tu menghurai lah. Dia lagi tiru. Tengok orang ngajar tasawuf dak nak tiru kok. Ni macam Wahizang tu. Sebut nama dia tak apa. Ni nak menceritakan kesesatan seseorang boleh sebut nama. Sebab fitnah yang dilakukan tu sangat-sangat besar. Kesesatan seseorang boleh sebut. Asalnya tak boleh sebut nama orang dalam majlis ni. Tak boleh sebut. Pak Yunus hak zina dengan anak tina. Anak tina Muhammad. Tak boleh sebut. Pak Yunus sebut nama tu tak boleh. Tapi untuk menceritakan kesesatan, yang mana kesesatan tu sangat mustahak, maka boleh. Sebab tu ada dalam sebahagian kitab, dia kata apa? Harus mengupak. Harus mengupak akan Wahabi. Dia kata gitu. Sebab apa? Wahabi, Syiah, ikutlah segala ajaran sesat lah. Boleh mengupak pok dia.
Sebab apa? Sebab kerosakan dia sangat-sangat besar. Sebab tu boleh ngopak. Nah ni. Tu terbit perkataan tadi tu daripada orang yang meniru menyuruh. Dia tengok orang dia duduk sejak hurai ilmu tasawuf, dia nak hurai tek lah. Nah tu. Yang meniru menyuruh ke apa? Pada ilmu, pada tasawuf. Yakni akan ilmu tasawuf. Dia tengok orang tu ngajar tasawuf, nak ngajar tasawuf tak? Nak tiru menyuruh tu dengan tidak tahqiq. Dengan ni takluk pada kata meniru menyuruh. Tiru segi syarah tadi tu dengan tidak tahqiq, dengan tidak kemah gitu. Dengan tidak kemah, dengan tidak kejap pada belajar ilmu tasawuf. Dia belajar tak tahu mana. Ni tengok orang ngajar nak ngajar tak. Tu. Dan tidak meraihkan orang tu pula, dan tidak meraihkan tu atau pada kata tidak tahqiq atas itu. Orang yang tiru menyuruh ilmu tasawuf tu pula dengan tidak meraihkan. Apa maksud meraihkan? Yakni menjaga, memelihara dalil-dalil akli. Kita tiru syarah ilmu tasawuf tu tanpa ataupun dengan mengabaikan dalil-dalil akli. Tu. Dan dalil-dalil nakli. Dan juga diabai dalil-dalil nakli tu. Faham ni? Tu. Dalil nakli mana? Yang menunjuk yang sifat bagi dalil nakli lah. Sifat bagi kedua-dua lah, dalil nakli dan dalil akli. Yang menunjuk kedua dalil akli dan nakli tadi tu, dalil nakli dengan akli tadi tu menunjuk atas bertikoh. Bertikoh ni maksud berketika lah. Bertikoh yakni berketika. Mana hak ni tubik dulu, hak ni tubik dulu. Nabi ada dulu tubik, lepas tu Nabi Idris, lepas tu Nabi Nuh. Faham ni? Gitulah sehingga habis akhir zaman. Kita dulu tubik, lepas tu mari pula anak kita, lepas tu mari pula cucu kita. Gitu. Tu yang menunjuk atas bertikoh yang ni berketika lah. Dan dapatan bertikoh, ambil berti situ dulu. Jangan sambung berti. Dan dapatan dengan mata kepala dan hukum syarak melawani keduanya, akan itu perkataan yang asalnya daripada ahli batil. Tengok. Dan dapatan dengan mata kepala. Ni. Tu nyata bertekoh tu pula. Hal keadaan nyata dengan bertekoh tu, kita tubik berketika tu dengan mata kepala. Yakni dengan kita lihat dengan mata kepala kita. Kita dulu tubik, mak kita dulu tubik, ataupun tak orang kita dulu tubik, baru mak kita. Ni. Ataupun ayah kita. Lepas tu baru tubik kita. Lepas tu tubik adik-beradik kita. Lepas kita tubik ni, baru tubik anak kita. Lepas tu baru tubik cucu kita. Cucu kita baru tubik. Lepas tu baru tubik cacak kita. Ikutlah sehingga habis. Gitu. Dengan mata kepala kita. Dan hukum-hukum syarak. Hukum-hukum syarak. Mana? Dalam Quran tu sebut ni. Melawani. Melawani dengan hukum syarak. Berarti situ dulu. Melawani yakni berlawanan atau bertentang keduanya. Kedua mana? Dapatan dan hukum syarak tu. Bertentang dengan mana? Bermuafakat lah. Tu. Melawani keduanya yakni bertentanglah keduanya, kedua dapatan dan hukum syarak tu. Akan itu perkataan mana? Yakni Allah Ta'ala mengada dengan sekali kung tu. Yang perkataan tu pula yang adalah asalnya perkataan tu daripada, yakni terbit daripada atau keluar daripada ahlil batil, ahli orang-orang yang sesat. Tu dengan lam, tidak dengan nun. Pada ayat kata dengan lam, bukan dengan nun.
Kalau dengan nun jadi ahlil batin. Ahlil batin betul lah orang-orang tasawuf. Faham ni? Ni dengan lam ni kata. Tengok lam ni. Ahlil batil. Ha tu. Ni dia sini apa? Sindir produk ni. Seperti mana ni? Seperti barang yang disoreh di dalam Bahrul Kalam, yakni di dalam kitab Bahrul Kalam, bagi yakni ditulis oleh Syekh Nasafi. Tu Syekh Nasafi ni sebenarnya daripada Maturidi lah. Kalau gitu kak, maka tidak sah berpegang dengan dia, dengan itu perkataan tu. Tak sah kita nak pegang lagu tu. Perkataan mana? Allah Ta'ala menjadi dengan sekali kung tu. Dan jikalau sudah masyhur itu perkataan sekalipun, kalau perkataan tu masyhur sekalipun, tak boleh kita nak berpegang. Dan ni ada lagi deh, duk cakap lagu tu. Kalau Allah Ta'ala nak menjadikan sesuatu, Allah Ta'ala sebut kun. Ustaz cara itu ada. Allah Ta'ala nak menjadikan sesuatu, Allah Ta'ala sebut kun. Maka terjadi, jadilah. Tanpa dihurai secara panjang lebar kepada masyarakat. Ada juga. Ni perkembangan daripada tu lah. Apa yang sebut ni? Daripada orang yang mengaji ilmu tasawuf tapi tak tahqiq, ataupun mengaji ilmu tafsir tapi tak tahqiq. Ini tak tahqiq, tak kejap ilmu dia, tak yakin ilmu dia, tak jom, tak kemah ilmu dia. Tu. Tengok orang ngajar tak. Habis. Panjang lagi nak sambung ni. Mustahil lawannya iaitu ketiadaan pengetahuan, seperti nyanyuk dan lupa dan berpapah, syak dan zon dan waham, dan terlintah maha sucinya Allah Ta'ala daripada sekalian, dan daripada ketiadaan meliputi ilmunya akan tiap-tiap perkara. Kerana jikalau tiada ada baginya pengetahuan, kita akan sambung baiklah. Sampai di sini dululah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.